pengajian kita untuk belajar tentang nama-nama surah ini seperti biasa. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk merujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan. Kemudian jika ingin ada keberkesanan lagi, saya minta tuan-tuan dan puan tolong membuka Al-Quranul Karim. Kalau kita orang awam ni, lebih baik kita buka Quran yang ada terjemahannya. Moga-moga kita semua dapat banyak maklumat pada malam ini. Begitu juga kalau saya cadangkan, kalau siapa yang ada nota sinopsis 30 juzuk yang pernah tuan-tuan ikuti di bulan Ramadan yang lalu, saya minta tuan-tuan rujuk juga maklumat di dalam sinopsis tersebut. Kerana ada maklumat-maklumat yang kita akan kongsi pada malam ini, ia berada pada sinopsis 30 juzuk. Jadi gunakan maklumat itu dengan sebaik yang mungkin. Jadi pada malam ini kita nak sasarkan, moga-moga Allah Ta'ala memudahkan pengisian kita pada malam ni. Allah melapangkan dada kita. Allah Ta'ala menunaikan hasrat kita pada malam ini. Yang mana kita pada malam ini kita akan kita akan belajar tentang nama surah Yasin. Surah nombor 36, yang mana pada minggu lepas kita belum lagi habis pada surah Yasin. Kita ke Yasin sudah cerita. Belum kan? Yasin kita belum cerita lagi. Yang mana kita minggu lepas kita berhenti dekat surah Fatir. Kalau tak silap saya, kita berhenti pada surah Fatir. Tetapi nota untuk surah Yasin saya telah edarkan pada minggu-minggu yang sebelum ni. Jadi ambil semula nota yang telah diedarkan, yang masih lagi berbaki surah Yasin, belum selesai lagi. Jadi malam ni kita mulakan dengan surah Yasin, kemudian kita mohon rahmat dari Allah, kita akan bincang untuk surah As-Saffat. Surah As-Saffat, insya-Allah pada malam ini juga kita mohon rahmat dari Allah untuk kita memasuki surah Sad. Surah Sad, surah nombor ke-38. Dan cadangannya juga pada malam ini kita nak masuk kepada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah nombor 39. Dan kalau kita ada lagi waktu Allah beri pada kita, kalau kita pandai menguruskan waktu, kalau kita ada lebih lagi waktu, insya-Allah kita akan masuk kepada surah Ghafir. Moga-moga Allah permudahkan pengisian kita pada malam ni. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa hidayah atau taufik dari Allah, tak mungkin kita dapat mencapai apa yang kita kehendaki. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masuk kepada surah Yasin. Jadi kalau ada yang baru mengikuti ataupun mungkin ada yang baru ikut, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang kenapa kita perlu belajar nama-nama surah. Biasa kalau kita belajar Quran, kita baca ayat, kita cari tafsiran ayat. Tetapi sebenarnya salah satu kaedah untuk kita cepat nak faham surah, ayat-ayat dalam surah, contohnya macam dalam surah Yasin ada 83 ayat. Jadi untuk kaedah yang boleh kita ambil, kita boleh study. Kita ambil dulu maklumat yang ada pada nama-nama surah. Kerana pada nama surah itu, ia dapat memberikan kita gambaran awal yang surah ini sebenarnya dia nak memberi tumpuan kepada perkara apa. Jadi nak tahu perkara apa surah itu nak cerita, maka kita boleh gunakan salah satu kaedah kita belajar tentang nama surah. Kerana kita telah ulas pada kelas yang pertama dahulu. Nama surah ini mengikut pendapat kebanyakan para ulama, bahkan pendapat yang sangat kuat, nama-nama surah ini ia adalah tauqifi. Tauqifi maknanya berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sesuatu pada nama surah itu. Jadi kita terus masuk kepada nama surah Yasin. Apa makna Yasin? Kalau siapa yang ada Quran terjemahan, kalau dia tengok dekat surah Yasin, Yasin ni
Dia tidak ada terjemahan lain melainkan akan diterjemahkan dengan Yasin lah. Surah Yasin makna apa? Yasin. Okey. Surah Yasin kita sedia maklum mengandungi 83 ayat. Dia adalah surah Makkiyah. Jadi sesiapa yang ada Quran terjemahan, saya minta tuan-tuan boleh rujuk muka surat nombor 440 sehinggalah muka surat 445. Okey. Kita terus pergi kepada apakah ataupun di manakah sumber. Jadi surah itu surah Yasin, maksudnya di mana ambil sumber nama surah ini, kita sedia maklum pada ayat yang pertama dalam surah Yasin itu mengandungi perkataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Jadi nama surah Yasin ini namanya berada pada ayat pertama dalam surah Yasin. Tapi nak tahu terjemahan apa makna Yasin? Memang tidak ada terjemahan. Dia tulis Yasin. Jadi, jadi apabila dia tidak ada makna, kenapa kita perlu belajar nama dia? Baik, memang terjemahannya diterjemah Yasin. Tetapi ada apa pada ya dengan sin itu? Jadi apabila kita belajar nama surah, kita tahu terjemahan surah dia apa, maka kita kena cari rahsia. Ada apa pada nama tu? Ada apa pada nama tu? Contoh macam kita belajar tempoh hari, kita belajar tentang surah yang ke-35, surah Fatir. Ada apa dengan Fatir? Jadi malam ni kita belajar ada apa dengan surah Yasin. Okey, jadi kita lihat bagaimana para ulama, mereka yang memang menceburi bidang Al-Quran, mereka banyak buat kajian, mereka banyak buat pembacaan, maka mereka mencari jawapan, apa itu Yasin? Kalau kita baca ayat pertama, ya dengan sin. Okey, kita lihat di dalam nota, saya ada nukilkan 2 pendapat sahaja. Sebenarnya ada banyak pendapat. Tetapi apabila sebut pendapat ni, dia bergantung kepada mungkin benar, mungkin dia tak benar. Tapi malam ni kita ambil 2 pendapat sahaja yang boleh kita jadikan untuk kita mencari rahsia di sebalik nama. Apa itu namanya Yasin? Baik, pendapat pertama. Okey, ni kita nak belajar tentang justifikasi tasmiyatus surah. Kenapa dinamakan dia dengan Yasin? Baik. Pendapat pertama, dan pendapat pertama ni kita seharusnya pegang. Sebab pendapat pertama ni pendapat yang memang diakui dari sudut penerangannya. Banyak ulama terang apa makna ya, apa makna sin. Okey, tetapi kita ambil pendapat yang valid, ambil pendapat yang boleh diterima, maka pendapat pertama mengatakan sebenarnya ya dengan sin ini, kenapa? Kerana ya dengan sin tu sebenarnya dia adalah huruf abjad. Iaitu ada huruf ya dengan ada huruf sin. Jadi pendapat ni memang kita tak nafikan, memang betul lah. Yasin, apa tu Yasin? Yasin tu adalah 2 huruf hijaiyah, iaitu huruf ya dengan huruf sin. Ni kita sudah sedia maklum dekat huruf ya dengan huruf sin. Okey. Pendapat kedua mengatakan, okey, pendapat kedua ni ia terbuka kepada perbahasan lagi. Dia boleh jadi betul, ia boleh jadi benar, ia boleh jadi tidak benar. Tetapi saya nukilkan juga pendapat kedua ni kerana apa yang disebut pada pendapat kedua ni dia ada jawapannya dalam surah Yasin tu. Jadi pendapat kedua kata para ulama. Siapa nama ulama tu? Okey. Para ulama yang yang menulis tentang perbincangan tentang nama-nama surah ni, di antara rujukan utama yang saya gunakan dalam kita duk bincang selama ni, antaranya
Antaranya saya merujuk dalam kitab yang saya cari nama pengarang kitab tu supaya nanti tu tak boleh rujuk dalam kitab Arab tu. Kalau ada yang macam dia tertanya-tanya dan sebagainya, boleh rujuk dalam kitab penuh tu yang dia sebenarnya kitab itu, saya mencari nama dia. Mungkin ada yang akan bertanya kan. Okey, dia kitab tu sebenarnya tajuknya adalah Dilalatul Athma'is Suwar Al-Quraniyah. Dia adalah satu kitab yang tajuk cerita tentang petunjuk-petunjuk nama-nama surah. Okey, kita terus pergi kepada pendapat kedua kata, mereka mengatakan bahawa sebenarnya huruf ya itu dia menunjukkan kepada yadun, iaitu tangan. Sebab dalam bahasa Arab, perkataan tangan dieja dengan huruf ya dan tambah dengan dal. Jadi yadun, tangan. Kalau tanya, tangan apa dalam bahasa Arab? Yadun. Jadi untuk bentuk perkataan yadun tu, mulanya ada huruf ya kat situ. Jadi para ulama yang meneliti tentang masalah ini, mereka kata ya ni sebenarnya dia ada kaitan dengan tangan. Dia kata yadun. Sin pula apa? Huruf sin tu pula apa? Mereka kata ia menunjukkan kepada subhana. Maknanya merujuk kepada tasbih. Ya, yadun, tangan. Sin merujuk kepada subhana, iaitu merujuk kepada tasbih. Okey, dapat bagaimana diulas begitu. Wallahu ta'alam, tapi kita tengok dulu pendapat kedua ni. Kenapa dia boleh, macam mana boleh dikaitkan dengan maklumat ini? Okey. Para ulama yang mengkaji tentang pendapat kedua ni, okey, dia kata apa? Kalau kita tengok, dia bawa bukti. Dia kata tengok dalam nota tu saya ada bekal kepada tuan-puan kan. Okey, dia kata kalau kita baca Yasin, kalau kita tengok ayat 71 tu, kita akan jumpa perkataan tangan di situ. Iaitu yang saya bulatkan, yang perkataan aidina. Aidina ni dia merupakan plural. Dia adalah bilangan banyak bagi tangan-tangan. Kalau kita baca dekat sini, aidina ni kan dia ada kaitan dengan yadun tadi, tangan. Jadi kalau kita baca dekat sini, mereka mengatakan, cuba perhatikan baik-baik dekat surah Yasin tu. Ada ayat-ayat tu dia menyentuh tentang tangan. Contohnya Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilas aidina an'aman. Jadi ayat aidina ni maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, tidakkah mereka lihat, mereka perhatikan, kami kan telah menciptakan binatang-binatang ternakan al-an'am. Antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Tetapi kita, untuk orang yang biasa faham, untuk orang awam, supaya tak terkeliru maksud tangan-tangan kami tu, maka kalau di Malaysia ni, dia punya terjemahan tangan tu, dia akan merujuk kepada kekuasaan. Macam kita selalu sebut, kadang-kadang kan orang kata, jodoh ni di tangan Allah. Kau katakan, jodoh tu di tangan Allah. Apa maksudnya? Nak mengatakan bahawa jodoh tu berada di bawah kekuasaan Allah. Itu kita ambil untuk makna orang awam faham lah, supaya tak terkeliru. Jadi kalau kita ambil ayat 71 ni, disebutkan bahawa ada makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan tangan kami. Maknanya ada kaitan dengan tangan. Jadi kalau kita tengok pada terjemahan, di Malaysia ni memang akan terjemah tangan tu untuk mudah faham, tak nak terkeliru, tangan tu merujuk kekuasaan Allah. Jadi yang dikatakan huruf ya tadi merujuk kepada tangan yang ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Okey, itu satu contoh. Okey, kita tengok pada ayat lain. Ada lagi tak menyebut berkaitan dengan tangan ni? Ada pada ayat nombor 35. Ini cerita tentang buah-buahan pula. Kalau ayat 71 tadi pasal binatang ternakan al-an'am, dekat sini pasal buah-buahan pula. Allah Ta'ala kata, liyakulu min thamarihi wa ma amilat su aidihim. Cuba kata aidihim.
Supaya mereka ni makan daripada buah-buahan dia dan mereka dapat makan buah tadi daripada apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Di sini dia tidak merujuk kepada tangan Allah, kalimah tadi, tapi ia merujuk kepada tangan manusia, tetapi ada kaitan dengan tangan manusia. Okey, dia masih lagi berkaitan dengan yadun, tangan. Okey, tapi kalau kita terjemahkan, mungkin dia masuk konteks ayat tangan maksudnya apa pada ayat nombor 35. Okey, kita teruskan lagi, kita cari lagi bukti dia. Lepas tu kalau kita tengok pada ayat nombor 65, kita jumpa lagi perkataan tangan. Yang ni memang kita faham memang tangan lah. Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini, pada hari kiamat, kami kuncikan mulut mereka dan tangan-tangan mereka. Aydihim, tangan-tangan mereka. Kita jumpa lagi Allah Ta'ala sebut dalam konteks ayat menggunakan tangan. Ada kaitan dengan tangan. Okey. Lepas tu kita baca ada lagi ayat pasal tangan ni. Dia ada lagi ayat yang kata di depan mereka, belakang mereka. Kita ambil cukup dengan ayat-ayat ni membuktikan ada penggunaan ya tadi kaitan dengan tangan. Maka para ulama yang bahagian kedua kata bahawa tangan tu sebenarnya ayat surah Yasin ni nak menunjukkan ya tu nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allahu Azza wa Jalla. Kekuasaan apa? Sekejap lagi kita akan cari jawapan. Dalam Yasin ni cerita kuasa apa? Kuasa apa ada pada Allah tadi? Nanti kita akan lihat lagi. Kemudian para ulama kata tadi, sin tadi, huruf sin tadi merujuk kepada tasbih. Perkataan subhana. Jadi mereka mengatakan, cuba tengok. Dalam surah Yasin kan ada subhana. Ada perkataan ayat yang menunjukkan kepada tasbih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan. Kan perkataan subhana, depan dia huruf sin. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semua makhluk secara berpasangan. Lepas tu ada satu lagi. Dikaitkan dengan perkataan tasbih. Iaitu pada ayat last kali ni. Surah Yasin kan 83. Fasubhanalladzi. Ada perkataan tasbih diulang buat kali yang kedua. Oleh itu maka suci Tuhan. Jadi para ulama yang kedua mereka mengatakan ya dengan sin tu sebenarnya dia nak merujuk kepada kekuasaan Allah, yang mana kekuasaan Allah Ta'ala ini tidak boleh dinafikan dengan adanya tasbih. Sebab perkataan tasbih ni nanti kita akan belajar insya-Allah pada surah Saffat. Tasbih ni kalau kita kata subhanallah, subhanallah tu ucapan tasbih ni kita kata maha suci Allah. Maksudnya kita kata Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat lemah. Allah Ta'ala ni dia maha suci daripada sifat kurang. Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat-sifat yang tak layak disandang. Itulah makna yang terkandung daripada kalimah tasbih. Jadi kalau digabungkan ya, ada kaitan dengan kekuasaan Allah, digabungkan dengan huruf sin, merujuk kepada tasbih, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dia nak bagi tahu bahawa kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak lagi boleh dinafikan. Siapa-siapa yang kata Allah Ta'ala ni lemah, Allah Ta'ala tak mampu, maka Allah Ta'ala telah menafikan, membersihkan dirinya dengan ada perkataan tasbih. Jadi, berdasarkan ulasan tadi, maka keluarlah tema surah Yasin ni. Maka tema surah Yasin ini sebenarnya nak menceritakan tentang Allah berkuasa menghidupkan dan membangkitkan manusia di hari akhirat. Kekuasaan Allah itu yang dibahas oleh para ulama pendapat kedua tadi. Allah berkuasa menghidupkan dan membangkitkan manusia di hari akhirat. Itulah tema al-mihwar yang ada pada surah Yasin. Jadi saya tak
tak sempat nak terangkan sinopsis dia, kita boleh buktikan ayat by ayat. Tetapi surah Yasin ini memang ayat-ayatnya merujuk kepada hari kebangkitan. Jadi ada orang tak percaya Allah Ta'ala ni mampu menghidupkan tulang-tulang yang dah hancur, dah lebur tu. Maka dengan huruf ya, dengan huruf sin tadi memberikan petunjuk itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Kita tidak mengatakan bahawa pendapat kedua itu adalah benar. Wallahu Ta'ala a'lam. Tapi pendapat pertama, Yasin tu memang tak boleh dinafikan. Kalau sebut apa tu ya dan Yasin, dia adalah salah satu daripada huruf-huruf abjad, ada huruf ya dan huruf sin. Itu pendapat pertama tu lebih selamat untuk kita pegang dengan pendapat pertama. Nah, pendapat kedua ni, saya telah tunjukkan pada tuan-tuan bagaimana pendapat ni muncul. Wallahu ta'ala boleh jadi benar, memang itu boleh jadi tidak benar, wallahu ta'ala a'lam. Okey, selesai tentang nama surah Yasin. Daripada perkataan Yasin itu, kita dapat membongkarkan sebenarnya Yasin ini temanya berkenaan dengan apa. Okey, kita teruskan dengan nama surah yang lain. Alhamdulillah kita dapat pada nama dan juga temanya. Jadi kita pergi kepada nama surah As-Saffat. Apa makna As-Saffat dulu? Kalau kita rujuk dalam Quran terjemahan, siapa ada Quran terjemahan, dia boleh buka muka surat 446. Dia buka muka surat 446, dia tengok pada permulaan surah As-Saffat tu, dia lihat dekat terjemahan apa makna As-Saffat. Kita tengok As-Saffat maknanya apa? Yang bersoft-soft. Maknanya yang banyak soft. As-Saffat ni maknanya yang bersoft-soft. Maknanya yang berbaris-baris. Maknanya surah yang berbaris-baris. Apa dia yang berbaris-baris tu? Sebab itu apabila kita belajar nama surah, kita tumpu kepada nama surah, kita akan cari rahsia dia. Yang selama ni kita abaikan je kadang-kadang tentang nama surah tadi. Sebenarnya daripada nama tu memberikan kita gambaran awal. Surah As-Saffat yang ada 182 ayat ni ada kaitan nak sebut, nak bincang tentang isu apa. Tapi daripada nama surah ini, kita akan dapat sedikit sebanyak jawapan dia. Jadi kita kena cari dulu, apa makna As-Saffat? Kalau kita baca terjemahan, As-Saffat tu maknanya yang berbaris-baris, yang bersoft-soft. Kan? Apa dia yang bersoft-soft itu? Baik. Kita terus pergi kepada melihat kenapa dinamakan dengan yang berbaris-baris tadi. Apa makna yang dikatakan berbaris-baris itu? Jadi kita lihat kepada sebab penamaan surah tadi, tasmiyatus surah. Okey. Sebenarnya, kenapa surah tu dinamakan dengan As-Saffat? Jawapan dia sebab memang ayat pertama tu sendiri sebut Saffat. Tapi As-Saffat tu apa? As-Saffat tu ia adalah merujuk kepada malaikat. Yang malaikat ni dia merupakan tentera Allah. Dan dia merupakan utusan Allah. Malaikat ni juga dia memegang jawatan sebagai Rasul Allah. Rasul Allah di langit, malaikat. Kalau Rasul Allah di muka bumi, itulah yang para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam. Okay. Jadi kita jumpa, rupa-rupanya As-Saffat tu yang berbaris-baris itu merujuk kepada para malaikah. Jadi nak kukuhkan lagi tentang maklumat ni, jadi kita kena lihat di mana datangnya sumber nama surah tadi. Ada tak dalam ayat surah itu sendiri menggunakan dengan As-Saffat? Jawapannya adalah. Kalau kita buka pada ayat yang pertama, kalau siapa ada Quran terjemahan, dia boleh rujuk muka surat 446. Kita menjumpai rupa-rupanya nama As-Saffat itu ia berada pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim was-saffati saffa. Daripada ayat pertama tu, daripada ayat pertama tu kita jumpa perkataan as-saffa.
Lepas tu diulang kali kedua perkataan soffa. Soffat iaitu banyak sof. Lepas tu ulang sekali lagi soffa. Kalau kita belajar dalam teknik pengulangan kalimah di dalam Quran, dia nak mengukuhkan, dia ada pengukuhan makna. Dia ulang 2 kali soft menunjukkan memang soft tu soft yang betul-betul soft. Sebab tu digunakan 2 diulang. Wasaffatu sudah menunjukkan kepada yang berbaris-baris. Lepas tu ada pula saffa. Ulang kali kedua perkataan soft tadi menunjukkan memang mereka ni baris, betul-betul baris. Itulah dari sudut penggunaan pengulangan kalimah saffa diulang kali yang kedua. Baik, daripada ayat pertama, kita jumpa sumber dia. Oleh yang demikian, apabila kita dah tahu nama surah, Saffah ni rupanya yang berbaris-baris tu malaikat kan? Maka sudah sampai pada waktunya untuk kita menggali, cari maklumat. Kenapa dengan malaikat berbaris-baris tu? Kenapa malaikat yang berbaris-baris itu? Ada apa dengan mereka berbaris itu sehingga kan dia dijadikan nama surah? Tentu nama surah ni isunya bukan kaling-kaling, bukan biasa-biasa. Tentu ada maklumat besar pada nama surah tu. Sebab tu kita kena belajar nama surah. Sebab kalau kita nak baca 182 ayat ni, ambil waktulah baca satu ayat 1 pasal apa, ayat 2 pasal apa, sampai 182 ayat apa. Tapi daripada nama surah ni, dia dapat memberikan kita gambaran awal. Sebenarnya surah Saffat ni dia nak fokus tentang apa. Daripada nama surah tu, insya-Allah dia sebenarnya tidak lari dan tidak bukan. Sangat berkait rapat dengan malaikat yang berbaris-baris tu. Itu memang dah tak lari dah. Sebab dia memang nama surah dah. Tapi sudut apa? Nak lihat perkara apa pada mereka berbaris-baris ni? Yang ini insya-Allah yang kita akan lihat pada malam ini. Baik, sebelum tu sekejap. Sekejap. Okey. Kita terus pergi kepada ayat was-saffati saffa. Okey. Kalau kita dah tahu terjemahan saffat tu apa, kita dah tahu sumber ayat tu apa, kita dah tahu sumber penamaan. Kenapa surah tu nama Saffat? Baik. Kalau kita rujuk pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, okey, ayat 1 dan ayat 2 ni Allah Taala bersumpah sebenarnya dengan malaikat. Ayat 1 kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wath-thaffati saffa. Perkataan waw ni adalah huruf sumpah. Allah bersumpah demi yang berbaris-baris dalam saf-saf. Maksud dia apa? Maksudnya, kalau kita baca ayat ni maknanya memang makhluk yang ayat 1 yang Allah bersumpah ni, mereka ni memang betul-betul buat baris. Maknanya kalau kita nak tengok siapa barisan yang paling lurus, maka jawapannya ayat 1. Demi yang berbaris-baris dengan sebenar-benar baris. Tapi kita tak dapat jawapan. Siapa dia yang Allah maksudkan ni? Okey, oleh sebab itu, kita perlu merujuk kepada tafsiran ayat. Tafsiran ayat, siapa dia yang berbaris-baris ni? Maka kalau kita ada, contohnya kita rujuk dalam tafsir Al-Tabari. Contoh, kalau kita buka dalam tafsir Al-Tabari, kita buka dalam tafsir Ibnu Kathir, kita mendapati bahawa para ulama menyebutkan bahawa was-saffati saffan yang berbaris-baris ni sebenarnya adalah malaikat. Malaikat. Walaupun kita tak jumpa perkataan malaikah tu. Tapi kalau kita baca tafsiran memang merujuk kepada malaikah. Tapi kalau nak kuat lagi, kalau orang kata itu tafsiran ayat, mungkin Tabari tersilap ke, mungkin Ibnu Katsir tersilap ke? Okey, mungkinlah, tapi kita tak kata macam tu. Okey, memang mereka ni otak-otai dalam bidang tafsir. Okey. Kalau kita nak cari jawapan, cara dia juga kita kena cari, ada tak dalam ayat tu dia sebut tentang malaikat? Perkataan malaikat sendiri, jawapannya ada. Dalam nota tu saya ada tak saya masukkan sebagai ayat ni. Kalau kita tengok ayat nombor 149,
jumpa tak perkataan am khalaqnal malaikah? Kita jumpa malaikat ni. Ada perkataan malaikat tu. Okey. Jadi yang bersosok ni malaikat lah. Okey, nak kukuhkan lagi siapa dia yang berbaris-baris, betul-betul berbaris ni, sampaikan Allah jadikan ia sebagai sebagai sumpah al-muqsamu bihi. Okey, jawapan dia, kalau kita rujuk dalam hadis. Kalau kita rujuk dalam hadis, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin kan? Kalau siapa ada kitab Riyadhus Salihin, saya sebut kitab tu sebab senang nak cari maklumat tu dalam hadis tu. Hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, kalau siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, dia boleh rujuk bab nombor 194. Okey, rujuk bab nombor 194. Saya selalu sebut, kalau guna kitab Riyadhus Salihin ni, kalau boleh tahu nombor bab, sangat membantu. Sebab Riyadhus Salihin ini dia ada lebih kurang dalam 372 bab. Jadi kalau kita nak tahu bab ke berapa, Ustaz, kita kata bab ke 194. Buka tulis bab tu dulu. Nanti cari kitab Riyadhus Salihin, rujuk. Okey, daripada bab tu ada banyak hadis dalam bab tersebut. Okey, tetapi kalau kita baca dekat judul bab Riyadhus Salihin tu, kita akan jumpa bab apa? Keutamaan saf yang pertama. Bab tu tertulis dekat Riyadhus Salihin tu. Imam Nawawi tulis. Lepas tu perintah sempurnakan saf, meluruskan saf, rapatkan saf. Jadi kalau kita baca pada bab tu sendiri, bab ni pasal solat ke? Ya. Okey, tapi boleh jawapan lagi. Kita boleh dapat lagi jawapan. Siapa sofat ni siapa? Kan, berbaris-baris ni apa? Okey. Kita buka, cari hadis pertama sekali dalam bab tu, tulis nombor dia 1082. 1082 nombor hadis yang pasal saf ni daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Dia kata, sahabat ni radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, beliau kata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Okey, jumpa dengan para sahabat, maka Nabi kata macam ni. Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Nabi kata, kenapa kamu semua ni tidak berbaris, tidak buat saf seperti para malaikat buat saf di sisi Rabb-nya? Nabi kata, kenapa kamu semua tak tiru macam para malaikat buat saf kalau mereka berada di sisi Tuhannya? Lepas tu para sahabat bertanya, faqulna. Para sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Macam mana dikatakan, macam mana bentuknya saf para malaikat ini ketika mereka berada di sisi Tuhannya? Maka Nabi jawab, Nabi kata, yutimmuna sufufal awala wa yatarasuna fis saffi. Nabi kata, saf para malaikat di sisi Tuhannya adalah mereka akan sempurnakan saf-saf yang awal dan mereka akan yatarasu, mereka akan rapat. Itulah saf para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu saf yang paling sempurna, makhluk yang berbaris sangat sempurna, rapat, tidak ada ruang, dipanggil saf yang terbaik adalah saf para malaikat. Ini diiktiraf oleh Nabi. Hadis kita baca tadi adalah hadis riwayat Muslim, nombor hadis 430. Buka dalam Riyadhus Salihin, cari hadis tu. Hadis tu kalau dalam Riyadhus Salihin nombornya 1082. Tapi di sisi Imam Muslim, hadis tu nombornya 430. Jadi, memang betul lah tafsiran At-Tabari, tafsiran Ibnu Kathir.
demi yang berbaris-baris ni adalah malaikat. Dapat jawapan dia. Malaikat. Jadi kalau kita baca lagi tafsiran, para ulama mengatakan malaikat ni kalau dia beribadat kepada Allah di langit-langit ni, mereka memang berbaris-baris. Baris mereka Masya Allah sangat sempurna. Sehingga kan Nabi ajar kepada para sahabat. Okey, kita dapat jawapan dah. Wasaffati saffa adalah para malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat yang berbaris-baris dengan sebenar-benar baris. Okey, kita dapat jawapan dah. Terjemahan safat tadi, yang berbaris-baris tadi adalah malaikat. Okey. Isu yang kedua, kita belum selesai lagi sebab kita nak cari jawapan pada kenapa nama malaikat berbaris-baris tu dia jadi nama surah. Pertama, kita memang faham dari sudut mereka beribadat kepada Allah dalam berbaris-baris, itu sudah dapat maknanya. Tapi kenapa lagi? Dia belum habis lagi. Kalau nak baca, kena baca dah lagi keseluruhan ayat di dalam surah Saffat. Itulah jawapan dia. Tapi kita dapat permulaan awal, Allah Ta'ala kata pada kita, engkau study nama surah tu. Jadi kita dapat, pasal malaikat yang berbaris-baris. Kenapa dengan malaikat ni? Mesti ada sebab dengan malaikat ni. Jadi kita bacalah keseluruhan ayat pasal malaikat tu, maka kita akan dapat isu malaikat ni. Kita gali-gali baca lagi ayat. Sebab daripada nama surah tu kita ada usaha nak mencari maklumat. Kenapa dengan malaikat tu? Baca ayat sampailah. Kita jumpalah pada ayat 149, 150, 151 sampai 152. Ni kita terus pergi pada ayat. Okey. Waktu kita baca dekat ayat 149 sampailah 152 ni, rupa-rupanya para malaikat di zaman Nabi, waktu di zaman orang-orang Arab musyrikin ni, rupa-rupanya mereka ada isu besar pasal malaikat ni. Isu apa? Dan kalau kita baca ayat nombor 149 ni, ayat nombor 149 ni, Allah Ta'ala mengatakan, fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Allah Ta'ala kata, cuba tanya, wahai Muhammad, kepada mereka tu, orang-orang Arab musyrikin ni. Adakah bagi Tuhan kamu tu anak-anak perempuan dan bagi kamu anak-anak lelaki? Maknanya sebenarnya pertanyaan ni bukan pertanyaan nak minta jawapan ya atau tidak. Tetapi pertanyaan ini dipanggil apa? Dipanggil istifhamu al-inkari. Dipanggil pertanyaan berbentuk mengingkari. Maka kalau Nabi tanya tu, bukan Nabi setuju. Tapi Nabi mengingkari orang Arab musyrikin. Mereka kata malaikat yang buat yang sofat tadi tu, mereka kata malaikat ni adalah anak perempuan Allah. Tetapi mereka tak nak anak perempuan. Mereka suka anak lelaki. Kalau kita baca ayat ni kan, kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, adakah bagi Tuhanmu anak-anak perempuan dan bagi mereka anak-anak lelaki? Maksudnya apa? Maksudnya, Allah Ta'ala mengingkari perbuatan orang Arab musyrikin yang mereka ini tak suka anak perempuan. Mereka suka anak lelaki. Lepas tu pula, memandai-mandai pula kata Allah Ta'ala ni anak perempuan dia adalah malaikat. Okey. Tak habis lagi, kita baca lagi. Lepas tu ayat 150, Allah Ta'ala kata, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Allah Ta'ala tanya dekat mereka tu, mereka pernah nampak sendiri ke? Mereka pernah datang ke, saksikan waktu kami mencipta malaikat tu, dia perempuan ke? Jantina dia perempuan ke? Mereka pernah tengok ke waktu kami cipta malaikat tu dia perempuan? Okey, Allah Ta'ala suruh Nabi bertanya dalam bentuk mengingkari. Lepas tu yang ketiga, yang ayat nombor 151, Allah Ta'ala kata, ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah Ta'ala kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan sebab terpesongnya daripada kebenaran, mereka boleh kata Allah itu ada anak. Sebenarnya mereka ini benar-benar berdusta.
Jadi kalau kita baca ayat ni, apa kaitan dengan as-saffat tadi tu? Kita dapat jawapan daripada nama surah tadilah. Datangnya kepada kita keinginan nak cari, ada apa dengan malaikat ni? Kenapa dengan malaikat berbaris-baris tu? Rupa-rupanya ada isu dalam surah As-Saffat tu, orang Arab musyrikin, mereka mendakwa Allah Ta'ala tu ada anak, yang anak tu anak perempuan Allah, terdiri daripada malaikat. Okay, itu dah nampak dah perkaitan dia. Oh, ada kaitan dia. Tapi belum habis lagi. Nanti kita akan ulas lagi. Sebab kita dah dapat dia punya jalan dia daripada nama surah tadi. Maknanya dia ada kaitan dengan malaikat. Oh, bukan isu kecil pasal malaikat ni. Rupanya isunya besar. Ini dari panggil perbuatan mensyirikkan Allah. Mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak adalah salah satu perbuatan syirik lah. Okey, kalau tuan-tuan baca Ibnu Kathir, saya minta tuan-tuan nanti cari tafsiran Ibnu Kathir pada ayat 149 sampai 152 ni, tuan-tuan akan jumpa Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah mentafsirkan pada ulasan dia. Ibnu Kathir kata apa? Ibnu Kathir kata apa? Mereka ni memang berada pada puncak kekufuran. Maknanya mereka kafir kepada Allah ni memang sampai ke muncak dah. Kemuncaknya Ibnu Kathir mendatangkan tiga perbuatan kufur. Semua ada pada ayat 149 sampai 152 ni. Ibnu Kathir kata apa? Yang pertama, kekufuran mereka yang pertama, mereka telah jadikan malaikat itu sebagai anak perempuan bagi Allah. Itu yang pertama. Satu dakwaan yang sangat berat kalau kata Allah Ta'ala tu ada anak. Kan kita belajar surat Ikhlas, Allah kata, Allah Ta'ala sebut apa? Lam yalid wa lam yulad kan. Okey. Satu. Yang kedua, Ibnu Katsir kata apa? Mereka ni telah menentukan bahawa anak itu adalah perempuan. Mereka telah menentukan bahawa malaikat tu dia perempuan. Sedangkan kita belajar, malaikat ni dia tidak ada jantina. Maknanya mereka ni memandang-mandang mengatakan anak itu adalah perempuan. Maksudnya mereka mengatakan bahawa, pertama mereka kata anak perempuan itu, pertama mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Lepas tu mereka mengatakan, mereka menentukan bahawa itu adalah anak itu adalah perempuan. Yang ketiga, sebenar-benarnya mereka menyembah malaikat itu. Sebenarnya mereka menyembah malaikat. Syirik tak menyembah malaikat? Syiriklah. Minta pertolongan pada malaikat adalah syirik. Lepas tu pula syirik yang lain, mengatakan Allah tu ada anak. Kenapa jadi syirik kalau sebut ada anak? Sebab kalau Allah tu ada anak, so anak tu anak Tuhan. Kalau dia tu adalah anak Tuhan, tentu anak tu ada gen bapa dia. Kan kalau anak kan, anak dia mesti ada ciri-ciri bapa. Jadi kalau bapaknya Tuhan, anak tu pun ada ciri-ciri ketuhanan. Tu jadi syirik. Sedangkan Allah tu adalah yang Maha Esa. Sebab tu Allah Ta'ala sangat menafikan dia tu mempunyai anak. Itu jawapan kaitan dengan kesyirikan. Rupa-rupanya daripada nama surah tadi, pasal malaikat berbaris-baris, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu. Malaikat sebenarnya yang korang pergi sembah mereka tu, yang kau kata dia tu adalah anak Allah, kau telah mensyirikkan Allah. Sebenarnya malaikat ni, mereka itu sendiri mengesakan Allah dalam bentuk mereka berbaris-baris ketika mereka nak beribadat kepada Allah. Macam tu sebenarnya. Rupanya yang berbaris-baris tadi, Allah Ta'ala nak bagi jawapan bahawa malaikat ni dia adalah makhluk Allah. Mereka ini sendiri beribadat kepada Allah dalam bentuk berbaris yang sebenar-benarnya. Okey, kita dapat jawapan dah. Oh, begitulah rupanya maklumat dalam surah As-Saffat ni. Okey, kita gali lagi, kita buka lagi pasal malaikat, kita akan jumpa sekali lagi. Kalau kita buka ayat 164 sampai 166, kita akan jumpa perkataan kali ketiga, perkataan saf dekat sini. Kalau kita tengok ayat 165 ni, kita akan jumpa kali ketiga perkataan saf. Tapi kat sini as-saffun. As-saffun. Tulis. Kalau siapa ada nota, tulis ini kali ketiga. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam banyak surah
surah yang paling banyak mengulang-ulang perkataan Saf adalah surah As-Saffat. Perkataan Saf yang paling banyak diulang oleh Allah di dalam Quran, ia berada dalam surah Saffat, kerana dalam surah Saffat pengulangan perkataan Saf itu diulang sebanyak 3 kali. Kali pertama dekat mana? Dekat ayat 1, Wasafat. Kali kedua kat mana? Perkataan Safa. Kali ketiga dekat mana? Ayat 165. Kalau kita baca ayat 164 ni, sebenarnya siapa ni? وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Ini sebenarnya para malaikat yang kata. Maknanya kaitan dengan malaikat. Tiada sesiapa pun dalam kalangan kami, kata para malaikat, melainkan bagi kami ni ada darjat kedudukan yang tertentu. Ini nak kaitkan dengan tugas mereka, ibadat mereka. Lepas tu malaikat kata apa? Malaikat kata, sesungguhnya kami ni, dia kata, wa inna lanahnuf. Dia kata, sesungguhnya kami ni adalah yang sentiasa safun. Yang sentiasa berbaris. Berbaris. Berbaris tu pula dalam buat apa pula? Wa inna lanahnul musabbihun. Sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Jadi daripada ayat ni kita dapat jawapan. Rupanya surah Saffat daripada namanya surah nak cerita pasal malaikat. Tapi malaikat tu kenapa? Angle dia, sudut dia apa? Sudut yang Allah Ta'ala sebut pasal malaikat, Allah bersumpah kan? Ayat-ayat awal-awal. Wasaffatis saffa. Kan? Sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, sebenarnya malaikat, mereka ini bukanlah Tuhan. Mereka bukan anak Tuhan. Mereka bukan anak Tuhan. Tetapi malaikat ni, mereka ini adalah hamba Allah. Mereka berbaris-baris di sisi Tuhan. Lepas tu mereka selalu bertasbih mensucikan Allah. Okey, dapat jawapan dia? Maka daripada nama surah ini, maka para ulama mereka mengeluarkan tema surah As-Saffat ini. Surah Saffat ni sebenarnya adalah surah yang bertemakan ciri-ciri ketuhanan yang sebenar dan ciri-ciri penghambaan. Maksudnya surah Saffat ni adalah surah yang memaparkan nak tahu ciri Tuhan tu apa, yang sebenar-benar Tuhan, dan nak tahu ciri yang bukan Tuhan tu apa. Inilah surah Saffat. Jadi daripada surah Saffat ni kita dapat, daripada nama surah ni Allah Ta'ala suruh kita tolonglah ambil perhatian tentang malaikat kan. Rupa-rupanya daripada isu malaikat tadi tu, isu Allah Ta'ala nak menyebut bahawa malaikat ni, mereka ni sebenarnya adalah hamba Allah. Mereka berbaris-baris di sisi Allah. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat ni dia bukan anak Allah. Bukan. Jadi keluarlah tema surah. Okey. Kalau ada yang masih sangsi lagi tema surah ni, kan, nak cari lagi, nak kukuhkan lagi surah Saffat tu apa? Dekat sini saya ada bawakan tuan-tuan. Dekat nota dia juga saya nyatakan, kalau kita nak tengok, dalam surah Saffat tu kita akan jumpa surah yang paling banyak mengulang perkataan Al-Mukhlasin. Cerita tentang keikhlasan beribadat kepada Allah. Diulang sebanyak 5 kali. Maklumat ni saya dah kongsi dulu dekat sinopsis 30 juzuk. Surah Saffat jumpa. Dalam banyak-banyak surah dalam Quran, surah yang paling banyak mengulang tentang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, ia berada dalam surah Saffat. Kenapa? Macam mana kita nak combinekan maklumat tentang As-Saffat malaikat tadi dengan keikhlasan? Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu dia maha tunggal. Semua ibadat ini tumpu kepada Allah. Allah Ta'ala tu dia Tuhan Maha Esa. Tengok pada kalimah Al-Mukhlasin. Lepas tu tak habis lagi. Saya ada bawakan kepada tuan-tuan bukti yang lain bahawasanya kalau kita tengok penghujung surah Saffat, ni penghujung ya, tapi dalam nota tu saya tak bawa ayat ni, tapi boleh jumpa dekat nota sinopsis. Kalau kita tengok penghujung surah Saffat, kita akan jumpa tentang apa? Allah Ta'ala tutup dalam surah Saffat ini kalimah tasbih. Lepas tu Allah Ta'ala tutup surah Saffat ini dengan pujian-pujian kepada dirinya sendiri.
Allah kata, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, penutup surah Saffat ini, Allah mensucikan dirinya. Apa makna Allah Ta'ala mensucikan dirinya? Tuhan kata, Maha suci Tuhan kamu, Rabb kamu, Tuhan yang maha perkasa daripada sifat yang mereka katakan. Katakan apa? Allah Ta'ala mensucikan diri dia, Allah Ta'ala membersihkan diri dia, Allah Ta'ala kata apa? Mereka kata malaikat tu ada anak Allah, Allah Ta'ala kata tak betul tu sangkaan mereka tu, yang mereka sifatkan tu. Allah Ta'ala kata, Subhana Rabbika. Ha. Dan kalau tuan-tuan baca dekat surah Saffat tu sebenarnya bukan pasal malaikat saja, tapi dikaitkan juga dengan jin. Tapi saya tak bawa isu jin tu. Saya tak bawa isu jin dalam surah Saffat tu sebab kita fokus kepada nama surah itu merujuk kepada malaikat. Tapi siapa yang dah ikut sinopsis 30 juzuk, tuan-tuan akan jumpa maklumat dalam surah Saffat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa malaikat dan jin itu, mereka itu adalah hamba Allah. Mereka bukan Tuhan. Itulah maklumat dalam surah As-Saffat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan dengan surah Sad. Tuan-tuan lihat ya, betapa panjangnya. Maksudnya kita lihat daripada belajar nama surah, kita dapat intisari surah ni yang paling utama cerita pasal malaikat. Kita dapat maklumat tu, kita tak hafal pun 182 ayat surah Saffat. Tapi daripada nama, dia memberikan kita jalan. Apakah intipati utama pada surah yang ada pada namanya, nama surah tersebut? Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan dengan surah Sad. Okey, surah Sad. Baik. Surah Sad ni, apa makna Sad? Apa makna Sad? Kalau kita buka dekat Quran terjemahan, siapa ada Quran terjemahan, dia boleh jumpa surah Sad ini, dia berada pada muka surat 453 dekat muka surat yang awal-awal. Maka kalau kita baca dekat surah Sad ni apa Sad ni? Kalau baca terjemahan, tak jumpa makna apa. Cuma ditulis makna apa terjemahan dia? Sad. Kan? Sad. Jadi, kita nak kena cari rahsia. Kenapa dengan Sad ni? Kalau tadi Yasin, kan? Kenapa dengan Sad ni? Okey. Mari kita lihat. Ada dua pandangan yang saya nak nukilkan pada malam ini. Okey, yang pertama kita ambil macam Yasin tadi pendapat pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling selamat sekali dan memang ada kebenarannya. Ulama mengatakan apa tu Sad? Para ulama mengatakan Sad itu maknanya dia adalah huruf hijaiyah. Huruf apa? Dia adalah huruf Sad. Kalau orang tanya, itu je ke? Maklumat je. Kita kata tak. Allah Ta'ala kalau dia gunakan huruf-huruf abjad sebenarnya untuk menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran. Jadi saya tak perlu nak ulang sebab saya dah pernah ulang sebelum ni. Ingat lagi tak? Kita pernah ulang tentang apa rahsia pembukaan surah-surah dalam Quran dengan huruf-huruf abjad. Salah satu fungsi penggunaan huruf abjad di permulaan surah-surah dalam Quran macam surah Sad ini, dia punya fungsi dia adalah untuk mencabar orang-orang Arab musyrikin supaya mereka buat sama macam Quran menggunakan huruf-huruf abjad. Kalau macam Allah Ta'ala sebut huruf Sad, Allah Ta'ala suruh gunalah huruf Sad tu. Jadikanlah, buatlah dia perkataan, jadikanlah dia ayat Quran. Maknanya secara tidak langsung, penggunaan huruf Sad ini tujuannya adalah untuk i'jazul Quran. Untuk menunjukkan kemu'jizatan Quran. Maknanya untuk menunjukkan bahawa Quran ini tidak akan ada orang yang boleh buat seperti Al-Quranul Karim. Pendapat pertama ni merupakan pendapat yang paling selamat untuk kita pegang. Apa sebenarnya Sad ni lagi? Kita kata wallahu ta'ala a'lam. Okay.
Kita lihat terlebih dahulu. Okey, di mana dapatnya sumber huruf surah tu surah Sad? Kerana kalau kita buka pada ayat yang pertama, kalau dalam Quran terjemahan, dalam mushaf pada rujuk muka surat 453, kita akan jumpa mula-mula Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Sad, kan? Demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Sad. Okey, lepas huruf Sad, Allah sebut tentang apa? Tentang Quran. Kita pernah sebut sebelum ini, huruf-huruf hijaiyah, okey, permulaan surah-surah dalam Quran mula huruf abjad, kebanyakannya lepas huruf abjad tu mesti ada cerita pasal Quran. Macam huruf Sad, lepas tu sebut pasal Quran. Maknanya huruf Sad ini ada kaitan dengan Quran. Itu yang kita sebut tadi. Huruf Sad ini merupakan huruf yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Baik, itu pendapat pertama kata. Pendapat kedua ada. Pendapat kedua kata, huruf Sad tu dia kata, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengisyaratkan, nak menunjukkan sebenarnya kepada sabar. Macam mana nak eja sabar? Root word perkataan sabar dalam Quran tentu huruf word awal dia adalah huruf Sad. Kan? Nak eja sabar kan huruf Sad, ba dengan ra. Sabar. Jadi huruf Sad, Sad. Maka para ulama yang kedua ni mereka buat kajian sebenarnya ada kaitan dengan sabar. Sad, sabar. Ya ke? Kalau kita tanyakan, macam mana boleh dapat pendapat kata Sad tu isyarat kepada sabar? Baik, pendapat kedua ni, mereka buat kajian sebenarnya. Dia macam Yasin tadilah. Maka dia buka keseluruhan ayat dalam surah Sad. Surah Sad ni yang ayat dia lebih kurang ada 88 ayat. Mereka buat kajian. Mereka jumpa. Sebenarnya selepas mereka buat kajian 88 ayat itulah, mereka kata Sad tu sebenarnya mengisyaratkan kepada sabar. Kita tengok Tengok. Sad tu ada kaitan dengan sabar. Kalau kita buka dalam Quran, cari tentang sabar ni banyak. Okay, kita buka ya. Okay, mula-mula macam ni. Cari ayat-ayat pasal sabar ada tak? Ada. Waktu kita buka ayat nombor 6, kita jumpa ni permulaan surah Sad ni, kita jumpa perkataan sabar. Jumpa tak perkataan yang saya telah warnakan merah? Wasbiru. Perkataan sabar. Tapi dekat sini, sabar dekat sini kaitan dengan orang musyrikin yang sabar. Tak apa, nanti kita akan kaitkan. Kenapa orang musyrikin yang sabar? Tak apa, nanti kita akan sebut apa hikmah dia. Tapi kita nak cari dulu, betul ke huruf Sad tadi dia mengisyaratkan kepada sifat sabar? Dicari ayat, jumpa dekat ayat 7 tu pasal sabar. Tapi kaitkan dengan orang musyrikin yang sabar. Okey, jumpa. Cari lagi ayat 17. Jumpa perkataan sabar. Yang ini Allah Ta'ala suruh Nabi bersabar. Allah Ta'ala kata, isbir ala ma yaqulun. Lepas tu panjang lagi lah cerita dia. Tapi kita nak cari perkataan sabar tadi tu. Jumpa tak perkataan sabar? Jumpa. Tapi dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Cari lagi. Ayat 44. Jumpa juga sekali lagi perkataan sabar. Tapi sabar dekat sini, sabar dekat sini dikaitkan dengan kesabaran Nabi Allah Ayub. Allah Ta'ala menyebutkan, inna wajadnahu sabiran. Kata Allah, kami mendapatinya. Dia adalah seorang yang penyabar. Okey. Dah nampak isyaratnya. Maksudnya, macam pendapat kedua ni, kuat juga pendapat kedua ni kan. Sebab ada ayat Quran yang sebut pasal sabar tadi. Okey, tak apa. Kita cari lagi.
Kita cari lagi. Ni saya sebut pada tuan-puan supaya kita, inilah kelebihan kita belajar nama surah kan. Okey. Kita cari lagi, tak jumpa dah perkataan sabar. Tak ada dah. Tetapi kita boleh jumpa sudut lain. Sudut lain apa? Okey, tuan-tuan tulis ya. Sudut lain dia, sebab tu saya kata siapa yang ada nota sinopsis tu guna balik semula. Sebab dia ada maklumat juga kat situ. Okey, kalau kita buka surah Sad, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi-Nabi, kisah Rasul yang Allah bagi ujian. Nak tahu Nabi apa? Tulis dulu. Okey, kita ambil maklumat ni. Dalam surah Sad, Allah Ta'ala ada cerita pasal Nabi Allah Daud yang Allah bagi ujian kepada dia. Kalau sebut ujian, kaitkan dengan sabar. Betul tak? Orang tak sabar, tentu dia tak dapat tempuh ujian. Sekarang kita nak membuktikan pendapat kedua tadi kata ia ada kaitan dengan sabar. Okey, tuan-tuan tulis. Kisah Nabi Daud alaihi salam berada pada ayat 18 sampai 27. Okey. Lepas tu tuan-tuan akan jumpa pula kisah anak dia, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ayat 30 sampai ayat nombor 40. Dah tulis. Dan kita semua tahu dalam surah Sad itu Allah Ta'ala letakkan cerita Nabi Allah Ayub pada ayat 41 sampai 44. Yang kita sedang baca yang dalam nota skrin di depan tuan-tuan ini adalah ayat nombor 44, kisah Nabi Allah Ayub. Okey, kisah Nabi Allah Daud, mungkin orang nampak kisah Nabi Daud ni sudut lain kan. Orang nampak sudut kekuasaan. Nabi Sulaiman orang nampak sudut kekuasaan. Okey, kita letak dulu kisah Nabi Allah Daud ke tepi dulu. Okey, nanti saya akan ambil semula. Tetapi kalau masuk cerita Ayub, semua orang tahu. Orang tahu. Kalau sudut Ayub, orang akan kaitkan dengan apa? Ujian, betul tak? Orang akan kaitkan dengan ujian. Ujian apa kepada Ayub? Ramai orang hanya tahu ujian Ayub tu pada penyakit. Sebenarnya tak. Ujian Ayub ni dia bukan hanya pada penyakit, tapi ada ujian pada harta, ada ujian pada keluarga. Nak tahu jawapan dia? Tetap kena baca Nabi Allah Ayub ni, Allah sebut perkataan dur. Allah guna huruf dhat tu di rafa'. Okey, tak apa. Tapi kita cari jawapan. Isunya adalah macam ni. Ini rahsia penyusunan ayat-ayat Quran. Isunya mengapa Allah Ta'ala letak kisah Nabi Allah Ayub ini diletakkan di dalam surah Sad. Apa sebab? Apa hikmah dia? Itu yang kita nak cari rahsia. Jadi kalau kita tahu kisah Nabi Allah Ayub ni memang dia adalah figure manusia yang Allah Ta'ala uji dengan dia. Dan dia seorang yang sabar. Allah Ta'ala kata, Inna wajadnahu sabira. Jadi daripada kisah Ayub tu sendiri, kita kata, memang iyalah. Surah Sad ni, dia ada kaitan dengan sabar. Sebab figure Ayub tu sendiri, kisah dia, Nabi Ayub ni memang kisah dia tak ada kisah yang sudut lain yang kita lebih nampak lah. Yang lebih nampak pada sudut ujian dia tu. Tapi sebenarnya ada lagi bab-bab yang lain. Kan, dekat situ. Lepas tu kalau tuan-tuan nak kukuhkan lagi, okey, ada lagi tak jawapan yang nak surah Sad ni ada kaitan dengan sabar? Okey, kalau tuan-tuan baca betul-betul maklumat Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala muatkan cerita Daud dengan Sulaiman tu, sudut cerita mereka tentang ujian. Tentang ujian. Tuan-tuan faham tak? Maksud Nabi Allah Sulaiman, kita tahu pasal semut dia, pasal jin sebagainya. Tapi cerita tu Allah tak cerita dalam surah Sad sebab plot cerita Nabi Allah Sulaiman dalam surah Sad Allah ambil plot cerita lain. Pasal ujian. Dia kaitkan dengan sabar juga. Ujian. Kita baca, kita akan jumpa maklumat tu. Ya Allah uji Nabi Allah Sulaiman ni, dia dapat anak yang cacat. Nampak duduk waktu dekat tahta dia. Kita baca ayat yang saya sebutkan. Lepas tu Nabi Allah Daud, Allah Ta'ala uji dengan dia diberikan ujian, buat satu keputusan. Dia didatangi oleh orang nak minta pendapat, macam nak selesaikan masalah. Allah uji dekat dia. Maknanya kalau sebut ujian, mesti kena sabar. Betul tak? Sabar. Jadi daripada maklumat ni, memang kuat juga pendapat
yang mengatakan bahawasanya huruf Sad itu dia isyarat dari Allah nak menunjukkan cerita tentang apa? Ada kaitan dengan sabar. Sabar. Okey, dah dapat tengok. Belajar nama surah saja kita boleh gali maklumat di dalam Al-Quranul Karim tadi. Okey dah? Okey, dah dapat maklumat tu sekarang macam ni. Kalau kita nak tengok kan, kalau kita nak tengok dia punya tahap sabar dia, tahap sabar dia kita tengok. Kita nak kuatkan lagi pasal sabar ni, kita tengok yang Allah Ta'ala pesan pada Nabi. Okey, tengok Waktu kita baca, nanti kalau tuan baca ayat nombor 4, tuan baca ayat nombor 5, kita akan jumpa ayat tu, apa yang mereka cakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat ni sebab kita nak dapatkan jawapan pada nama surah Sabar tadi. Sad tu dia kaitkan dengan sabar. Waktu kita baca ayat nombor 4 ni, Allah Taala kata apa? Kita baca terjemahan terus ya. Allah Taala mengatakan maksudnya mereka merasa hairan. Mereka dapat rasul di kalangan manusia. Lepas tu mereka cakap apa? Muhammad ni ahli sihir ni. Lepas tu banyak pula menipu, kadzabun. Tengok, kalau kita jadi seorang pendakwah, kalau orang kata kita ni sebenarnya banyak menipu, tukang sihir, apa perasaan kita? Lepas tu tengok sebab saya bawa maklumat ni nak tunjukkan bahawa memang dalam surah Sad ni sangat berkaitan dengan sabar. Okey. Maka ayat 5 mereka kata apa? Mereka kata, apakah dia tu nak jadikan Tuhan-Tuhan itu satu je Tuhan? Lepas tu mereka kata apa? Inna hadza la syai'un ujab. Yang dia suruh jadikan Tuhan tu satu tu, perkara yang menakjubkan. Okey. Lepas tu mereka sambung lagi. Mereka sambung pada ayat 6, dekat sini yang kita kata orang kafir tadi sabar. Tapi orang kafir kata sabar dalam bab apa? Mereka kata apa? Anim syu, dia kata jalan terus. Dia kata apa? Pembesar-pembesar orang kafir dia kata apa? Jangan dengar cakap Muhammad ni. Kita terus kekal dalam penyembahan patung-patung ni. Abaikan Muhammad. Jalan terus. Move on. Dia kata, jalan terus. Lepas tu mereka kata apa? Wasbiru ala alihatikum. Lepas tu mereka kata apa? Bersabarlah kamu dalam menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Orang Arab musyrikin ni, mereka salah guna sabar. Mereka gunakan sabar tu untuk mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Itu yang Tuhan kata tadi tu pada Nabi SAW. Allah kata apa? Sabar ya Muhammad terhadap apa yang mereka cakapkan. Mereka kata kau ahli sihir. Mereka kata kau ni banyak berdusta. Jadi daripada nama surah tadi, cari perkataan sabar, tengok plot cerita para Nabi tadi, maka keluarlah tema ni. Maka tema surah Sad ini sebenarnya adalah tema cerita tentang sabar dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana orang-orang kafir itu sabar di atas kebatilan mereka. Jadi, itulah tema surah yang daripada nama surah yang kita duk cari. Dan asalnya kita tak jumpa isu pasal sabar ni, betul tak kan? Tapi daripada sebab kita cari nama dia, bermula daripada cerita cari nama, yang ulama kata ada pasal sabar tu, kita pun dapat idea nak cari tentang sabar. Cari, rupanya memang betul. Jumpa. Saya tak katalah, saya tak kata pada Sad itu dia artinya sabar. Saya tak kata begitu. Cuma ada isyarat. Secara tidak langsung, kata para ulama, Sad itu sebenarnya adalah isyarat kepada merujuk kepada sabar. Dan mereka buktikan pun. Kalau tuan-tuan baca keseluruhan 88 ayat, tentu tuan akan bersetuju. Tema dia sebenarnya ada kaitan tentang sabar dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana mereka boleh sabar dalam kebatilan, kau kena sabar dalam menyampaikan dakwah, wahai Muhammad. Baik, dapat daripada maklumat pada malam ni, hasil kita belajar nama surah. Tapi tak habis lagi. Ada lagi, kita teruskan lagi sikit boleh? Ada waktu lagi kan? Okey. Kita pergi kepada surah apa pula ni? Kita pergi kepada surah Tuzka. Larat lagi? Boleh?
Okey. Boleh saya teruskan? Datin, macam mana? Boleh ya? Ada yang nak bagi maklumat nak tengok. Larat lagi tak ni? Boleh Ustaz. Hmm. Sikat. Okey. Boleh. Okey, sebelum tu ada yang tanya soalan tu. Dekat chat tu, dia tanya tentang dalam surah As-Saffat, pada penghujung ayat 5, okey, pada penghujung, sini dah masuk, oh maaf, kita dah sampai dah tadi surah As-Saffat tadi. Tak apa. Saya terlupa nak tengok pada chat ni. Dia kata pada ayat 5, dia kata, apa maksud Tuhan tempat-tempat terbit matahari? Maksud dia inilah kita punya kelemahan terjemahan kita. Terjemahan kita diterjemah Tuhan. Dalam ayat nombor 5 tu, sepatutnya kita kekalkan perkataan Rabb. Kat situ kita jumpa kan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Masyariq. Dia sebenarnya Rabbu. Kalau kita tahu Rabbu, sebab kalau kita baca Tuhan tempat-tempat terbit matahari, mungkin kita ingat matahari tu jadi Tuhan. Mungkin juga. Tapi sebenarnya, kalimah yang tepat, dia adalah Rabb pada terbit matahari. Maknanya, kalau orang faham perkataan Rabb ini, dia ada kaitan dengan penciptaan, dia ada kaitan dengan pemilikan, dia ada kaitan dengan pengaturan, pentadbiran. Itulah Rabb yang kita namakan ia dengan istilah rububiyah. Dia perkataan Rabb tadi. Maknanya Allah Ta'ala ni lah yang menjaga tempat terbitnya matahari tu. Tempat terbit matahari. Sebab kalau Allah tak jaga matahari, mungkin matahari tu terbit daripada barat ke. Kiamat kita. Matahari ni, kalau dia bergerak lari sikit je daripada orbit dia, daripada apa yang Allah tetapkan, habis dunia ni, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, sebab tu kita sebut tadi surah Saffat, ingat tema dia apa? Tema dia untuk menyebutkan ciri-ciri ketuhanan. Jadi salah satu ciri ketuhanan, Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 5 lah. Dialah yang menjaga, yang mengatur matahari. Matahari ni, kalau kita belajar hadis, dia akan ikut. Dia akan terbit pada timur, dia akan terbenam di barat. Waktu dia terbenam, waktu malam, dia berjumpa dengan Tuhan. Ada hadis kata, kata Allah Ta'ala kata apa? Pergi balik semula macam tu. Dia terbit daripada timur, pergi. Kalau bukan Allah yang jaga, itulah menunjukkan maksud yang ditanya tadi. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, kita pergi kepada surah Az-Zumar. Okey, apa makna Az-Zumar? Az-Zumar ni dia ringan sikit perbahasan dia. Apa makna Az-Zumar? Okey. Kalau siapa ada Quran terjemahan, saya minta rujuk ya pada muka surat nombor 458 surah Az-Zumar. Okey, apa makna Az-Zumar? Kalau kita tengok terjemahan, Az-Zumar diterjemahkan sebagai rombongan. Ataupun kalau kita nak tulis jama'at pun boleh. Jamaah. Az-Zumar ni adalah jamaah. Boleh juga Az-Zumar. Okey, itu maksud dia. Sekarang kita cari dulu. Di mana kata rombongan-rombongan tu? Jadi kita dah tahu nama surah kan, rombongan. Okey. Sekarang kita pasti tertanya-tanya. Ada apa dengan rombongan tu? Kenapa dengan rombongan tu? Pergi kita ingat rombongan pergi rehlah kot, rombongan pergi apa kan? Okey. Jadi kita kena cari maklumat. Itulah penting belajar nama surah. Cari rombongan tu. Jadi nak tahu maklumat tu, jadi kita kena cari asal usul di mana Az-Zumar tu berada ayat tu. Dicari ayat 1 tak ada, ayat 2 tak ada, ayat 3 tak ada. Cari mana ni Az-Zumar ni? Perkataan Zumar tu Zumar. Kalau macam As-Saffat tadi ada ayat 1. Kalau surah Sad tadi ada ayat 1. Kalau Yasin tu ada pada ayat pertama. Tapi Az-Zumar ni dia duduk kat mana tau? Kalau kita tengok Az-Zumar ni kan dia ada 75 ayat. Dia duduk kat hujung. Rupa-rupanya nama dia. Kat hujung Az-Zumar. Jadi cari. Jumpa dekat ayat 71. Jumpa perkataan Zumara. Okey. Baca pula dekat ayat 73 jumpa perkataan sekali lagi. Zumara. Zumara ni adalah rombongan. Tapi
ada dua jenis rombongan. Ada dua jenis. Adalah rombongan ayat 71 sampai ayat nombor 72. Rombongan kategori yang kedua, okay, rombongan kategori yang kedua, dia berada pada ayat 73 sampai 74. Rombongan tu. Okey, jadi kita dah dapat sumber dia. Jadi kita kena gunalah sumber ayat Zumar tadi tu untuk gali lagi maklumat ada apa dengan rombongan tu. Tengok. Cara kita dapat belajar cepat kan? Apa dengan rombongan tu? Jadi kita pun baca dekat ayat 71 ni, kita cari rombongan. Mungkin ada orang lepas dia belajar nama surah ni, dia cari nombor ni, dia terus pergi ayat 71. Pergi ayat 71 ni dia akan jumpa. Rupa-rupanya Allah Ta'ala kata, wasiqal ladhina kafaru. Sekejap ya. Sekejap saya buka sekejap surah Zumar. Okay, dia kata, Allah Ta'ala kata, wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Orang yang kafir, mereka akan dibawa ke neraka Jahannam secara apa? Zumara. Group by group. Jamaah berjamaah. Oh, rupa-rupanya nama Al-Zumar tu, rombongan tu rupanya ada rombongan orang pergi neraka ya. Ya, kita dapat jawapan tu pada ayat 71. Okey. Kita pergi dulu ayat nombor 73, kita tengok rombongan kedua. Waktu kita pergi rombongan kedua, Allah Ta'ala kata, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke syurga secara group by group. Kan? Buka 73 ni, tengok ya, hasil daripada kita dapat nama surah, kita nak cari rahsia nama surah, terus ke ayat 71, 73 ni, kita dapat jawapan. Rupa-rupanya rombongan tu ada dua jenis rombongan. Ada dua grup rupanya. Ada yang masuk ke dalam neraka, ada yang masuk ke dalam syurga. Okey, tapi tak habis lagi. Okey, bermakna rombongan yang masuk dalam syurga tu, tentu mereka ada cara rombongan dia. Rombongan yang masuk dalam syurga ni tentu ada cara rombongan dia. Maka kita pun bacalah dekat ayat 71. Waktu kita baca ayat 71 tadi, Allah Ta'ala cerita rombongan pergi neraka tu macam mana. Grup ni pergi neraka ni macam mana. Jemaah ni pergi neraka tu macam mana. Allah Ta'ala kata, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai hujung lah. Jadi, sehingga apabila mereka sampai dekat neraka tu, orang sepatutnya kita nak pergi berjamaah ke syurga, tapi ada orang jemaahnya pergi neraka. Kan? Sampai dekat neraka tu, dibuka dah pintu neraka tu siap-siap, dan penjaga-penjaga neraka tu berkata kepada mereka. Maknanya, ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu, apakah sambutan yang rombongan ke neraka tu dapat? Adakah mereka dialu-alukan, selamat datang Tuhan, selamat datang? Apa dia mereka dapat? Apabila mereka sampai dekat pintu-pintu neraka itu, maka penjaga-penjaraga neraka ni menempelak mereka. Penjaga neraka tidak meraihkan mereka, tapi penjaga neraka ni mengencam mereka. Penjaga neraka itu kata apa? Yang bermaksud, korang ni, dia kata, tak pernah, dia kata, bukankah korang ni ada rasul di kalangan kamu yang dah datang kepada kamu, dah ingatkan kamu tentang hari ini? Maksudnya, malaikat-malaikat yang menjaga neraka ni, mereka bukan mengalu-alukan orang masuk neraka, tetapi mereka menempelak, mereka mengkeji. Mengkeji macam mana? Korang ni, dia mengkeji dalam bentuk mereka mengatakan bahawa, bukankah korang ni dulu ada rasul datang? Bukan Allah dah hantar rasul dekat korang? Rasul tu di kalangan kamu sendiri, yang rasul tu bagi ingat dekat kamu, bagi tahu pada kamu, ni ada akhirat ni? Mereka jawab apa tuan-tuan? Mereka jawab,
Mereka jawab. Mereka kata apa? Qalu bala. Ya betul, memang dah datang kepada kami betul. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi nak buat macam mana? Mereka tak akan masuk ke dalam neraka. Maksud dekat sini rupa-rupanya daripada nama Az-Zumar tadi, kita cari maklumat, kita jumpa. Oh, rupanya pasal rombongan orang masuk neraka, orang masuk syurga, orang masuk syurga. Lepas tu kita baca lagi ayat ni, kita akan jumpa rupa-rupanya daripada nama surah tu Allah Ta'ala nak cerita pada kita macam mana sambutan, macam mana orang masuk neraka ni mereka disambut. Mereka disambut dengan penghinaan. Tetapi, okey, lepas tu bukan tu saja. Dikatakan kepada mereka, masuk kamu ke dalam neraka. Masuk kamu ke dalam neraka, ikut pintu-pintu tu. Lepas tu malaikat kata apa? Korang kekal duduk dalam tu. Itulah terburuk-buruk tempat bagi orang yang takbur al-mutakabbirin. Tetapi ketika Allah Ta'ala cerita Al-Zumar, rombongan orang masuk syurga, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata apabila mereka sampai dekat pintu syurga, penjaga-penjaga mereka tu mengalu-alukan mereka. Mereka kata apa? Mereka kata apa? Mereka kata, Salamun alaikum. Mereka kata, salam sejahtera kepada kamu. Ialah kan masuk syurga kan aman, sejahtera. Salam sejahtera kepada kamu. Tibetum. Berbahagilah kamu semua. Fadkhuluha khalidin. Silalah masuk kamu semua. Masuklah ke dalam syurga ni. Kamu kekal di dalamnya. Lepas tu, apabila mereka masuk syurga, ahli syurga buat apa? Mereka puji Allah. Mereka syukur sangat dapat masuk syurga tu. Okey, kita baca. Jadi daripada dua cerita ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita semua ambil pelajaran daripada dua jenis rombongan. Ada rombongan yang dia masuk ke dalam neraka, tentulah tak dialu-alukan dah masuk neraka kan. Bagaimana keadaan mereka dihina, dikecam. Tetapi ada rombongan masuk syurga, mereka dialu-alukan. Maksudnya, orang masuk syurga ni, mereka jadi seperti VVIP, dialu-alukan. Selamat datang. Selamat datang, aman, kamu masuk syurga ni. Kan beruntung kamu, tahniah. Masuklah syurga, kamu akan kekal. Tapi ahli neraka tadi mereka dikecam. Kan? Tak sedar diri, Rasul dah datang, dah bagi peringatan. Masuklah dalam neraka ni. Padan muka. Kan, kekal kamu dalam. Itu kalau bahasa kita nak sebutlah. Bahasa mudah untuk kita faham. Saya minta tuan-tuan salin ayat lain. Ada ayat lain yang boleh menguatkan lagi jenis rombongan ni. Sebab kalau kita baca dekat ayat ni, kita jumpa sama perkataan wasiqa kan. Wasiqa dekat Jahannam pun kita jumpa wasiqa. Dekat orang masuk syurga pun dia kata wasiqa. Jadi saya minta tuan-tuan salin. Tuan-tuan tulis surah Maryam. Tulis. Surah Maryam, surah nombor 19, ayat 85 sampai 86. Surah Maryam, ayat 85 dan 86. Surah 19, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala sebut orang masuk syurga ni mereka sebagai apa, orang masuk neraka ni ada sebagai apa. Kalau kita baca dekat surah Maryam, Allah Ta'ala sebut orang yang bertakwa ni Allah panggil dengan istilah wafda. Wafda ni apa? Utusan yang terhormat. Maksudnya delegasi yang terhormat. VVIP Allah panggil dia wafda. Tapi ketika Allah panggil kepada ahli syurga, ahli neraka, Allah Ta'ala kata wirda. Wirda. Dalam keadaan yang dahaga. Kita baca surah Maryam. Ayat 85 sehingga nombor 86 lah. Allah Ta'ala kata, wa yawma yahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Dekat situ kita jumpa. Moga-moga dapat manfaat kita semua pada malam ini daripada hasil kita belajar nama surah. Daripada nama surah tu keluarlah tema dia. Tema dia apa? Tema surah Az-Zumar ini sebenarnya Allah Ta'ala nak buat perbandingan. Sebenarnya surah Az-Zumar ni dia memang surah membandingkan dua jenis rombongan. Allah Ta'ala nak buat perbandingan pembalasan di hari akhirat antara orang yang mentauhidkan Allah dengan rombongan orang yang mensyirikkan Allah. Dicerita tentang pembalasan. Allah nak membuat perbandingan. Tema dia, tema comparison. Perbandingan, balasan orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang mensyirikkan Allah. Okay, kalau tuan-tuan nak kukuhkan lagi maklumat tema ni, okay, nak tahu tema ni kukuh lagi, tuan-tuan silalah rujuk dalam nota sinopsis surah Az-Zumar. Tuan-tuan akan nampak lebih jelas lagi. Surah Zumar ini sebenarnya Allah Ta'ala nak buat perbandingan antara dua kumpulan. Kita dah jumpa tadi dah perbandingan dari sudut cara masuk ke dalam neraka dengan cara masuk ke dalam syurga daripada nama surah. Tapi kalau nak mantap lagi, kita akan jumpa. Memang surah Zumar, surah perbandingan. Saya tunjukkan bukti. Tapi saya tak bagi nota tu sebab maklumat tu ada dekat sinopsis. Okay, saya tunjukkan, nilas sekali. Okey. Kalau kita baca dekat permulaan surah Zumar, kita jumpa perbandingan tu. Tak percaya? Cuba tengok. Kalau tengok dekat ayat nombor 2, saya papar dekat skrin ni. Kalau waktu kita baca dekat ayat nombor 2, ayat Allah Ta'ala sebut, ciri pertama orang yang mentauhidkan Allah. Lepas tu ayat 3, Allah menyebut tentang orang yang mensyirikkan Allah. Lepas tu Allah sebut, Allah nak bagi balasan dekat dua-dua kumpulan tadi. Maknanya dekat sini Allah dah buat perbandingan. Ada yang mukhlishan lahuddin. Lepas tu ada satu lagi yang walladzina takhadhu min dunihi awliya. Sampai hujung ayat lah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 3 tu, ayat nombor 3 tu. Allah Ta'ala kata, innallaha yahkumu bainahum. Allah Ta'ala akan menghakimi antara keduanya. Maknanya dia ada macam dua perbandingan lah. Nak kukuh lagi. Tengok maklumat ni. Tengok maklumat ni. Siapa baca ayat 7 dengan 8, Allah buat perbandingan orang yang kufur dengan orang yang bersyukur. Siapa baca ayat 9, dia jumpa Allah buat perbandingan antara orang yang tahu kebenaran dengan orang yang tak tahu kebenaran. Dia baca ayat nombor 13 sampai 19, dia akan jumpa Allah buat perbandingan orang yang beruntung dengan orang yang rugi di akhirat. Dia baca ayat 22 dengan 23, dia jumpa Allah buat perbandingan hati yang dibuka dengan Islam dengan hati yang tertutup dengan hidayah Islam. Baca lagi ayat nombor 24, Allah Ta'ala cerita perbandingan wajah manusia yang terlindung dengan wajah manusia yang terdedah kepada neraka. Baca ayat nombor 29, Allah buat perbandingan hamba yang ada seorang tuan berbanding dengan hamba yang ada ramai tuan. Baca ayat 32 dengan 33, Allah buat perbandingan orang yang mengada-adakan pendustaan berbeza dengan orang yang menerima kebenaran. Dan perbandingan yang terakhir dekat mana? Yang tadi itulah Az-Zumar tadi, rombongan orang yang masuk neraka perbandingan dengan orang yang masuk syurga. Itulah tema, itulah maklumat dalam surah tu Az-Zumar. Alhamdulillah. Tapi kita tak sempat masuk surah Ghafir. InsyaAllah. Kita akan sambung pada bulan yang berikutnya, minggu yang pertama Jumaat. Ingat ya, kita kelas nama surah dengan tema ni, dia minggu pertama dengan minggu ketiga. Hari Jumaat. Jadi kena alert dengan kalender tu.
Okey, wallahu ta'ala alam. Setakat ini yang dapat saya kongsikan buat malam ini. Moga-moga ada manfaat. Moga-moga Allah berkat. Allah bagi rahmat kepada kita. Dan kita pun dapat mengetahui banyak maklumat pada malam ini. Inilah kelebihan kita belajar tentang nama-nama surah yang selama ini mungkin kita abaikan nama-nama surah, tapi rezeki Allah bagi pada kita, rahmat kepada kita, kita dapat belajar. Jadi kalau ada kekurangan daripada saya, sebenarnya mungkin ada maklumat lain lagi. Mungkin saya tak dapat menyampaikan atas kelemahan dan kekurangan. Itu saja yang saya tahu. Salah silap, mohon betulkan. Ya, saya bersedia untuk menerima sebarang teguran. Ya, kerana kemungkinan saya sebut ada salahnya, kemungkinan saya sebut juga ada kebenarannya. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa la taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada soalan apa-apa ke? Ustaz. Ya, ya. Saya nak tanya yang tadi Ustaz kata rujuk Riyadus Solihin kan? Bab. Ya, ya, ya. 4. Aha. Dia buku yang mana satu tu Ustaz? Sebab dia ada dua kan? Satu warna purple. Tak, dia macam ni. Dia bukan masalah pada jenis buku. Sebab dia pada bab. Riyadus Solihin ni dia ada kitab, dia ada bab. Dia mana-mana buku. Sama Dia akan ada bab dia. Setakat dapatan saya, bab tu ada. Kalau yang terjemah penuh Riyadus Solihin, dia memang akan jumpa bab tu ada semualah. Cuma kalau buku purple, kalau buku warna purple tu, penerbit tu dia tak tulis nombor bab, betul tak? Tak ada, dia tulis fasal. Ya, dia tulis fasal saja. Itu yang saya ralat sangat. Patutnya penerbit ni tulis bab. Tapi satu buku lagi, buku apa Datin? Penerbit dia? Penerbit mana? Yang purple ni? Tak, yang satu lagi buku Riyadus Solihin pakai penerbit apa? Tak ada yang purple saja. Dalam purple tu dia terjemah fasal kan? Fasal, ya. Fasal. Jadi kena tengok fasal dia. Jumpa tak? Ke tak jumpa? Yang kuning tu KBC. Yalah, KBC tu dia ada tulis nombor bab tak? Dia ada tulis nombor bab, tapi bab yang Ustaz bagi tadi tu macam lain. Dia bab apa? Dia tulis bab apa? Tadi Ustaz bagi bab 194. 194 ya Ustaz. 194. Yang puan cari bab berapa? 194. So yang ni 194 ni fasal apa? Berkenaan sabar ya? Kalau yang kita Arab, kalau kita Arab fasal 194 tak? 194 ni, 194 ni fasal cerita tentang keutamaan saf. Keutamaan berada pada saf pertama. Dia mudah. Bab ni sebenarnya dia berada pada kitab kelebihan-kelebihan. Kena cari dulu tajuk besar dia, kelebihan Fadail. Dia tajuk besar dia Fadail. Lepas tu dia ada bab. Tak jumpa warna ungu. Sekejap saya cari, sekejap saya ambil buku tu sekejap Kejap. Jumpa tak? Kalau yang KBC tu jumpa? Ada. Tak ada? Tak ada tu sebab tak ada bab, nombor bab tu ke apa? Okey, kejap. Ada. Warna purple saya cari. Okey, kalau warna purple, dia berada dekat, kejap ya, ada. Dia berada dekat sini. Muka surat 492 Ustaz. Ya, betul. Dia berada pada muka surat nombor 492. Selepas tajuk perintah menjaga solat 5 waktu, betul? Jadi kenalah letakkan fasal tu dengan bab tu. Dia sebenarnya bercampur-campur. Kejap fasal, kejap bab. Itu yang saya sangat ralat dengan penerbit-penerbit buku ni. Sepatutnya dia kena user friendly. Dia kena mudahkan orang nak belajar. Tapi tak apa, bab tu tetap ada. Paling penting bab tak apa, cuma nak cari saja. Jumpa Datin Nolin, muka surat 492. Jumpa. Kalau kita buka 492 tu, jumpalah tajuk tu. So yang KBC tu jumpa tak? Belum. Tak jumpa. Allahumma salli wa saya minta maaf, saya tak boleh nak bantu yang penerbit KBC tu. Cari.
Rasanya dia dah pergi dekat jilid 2 tu. Ya, saya tengok jilid 2 lah. Jilid 1 memang tak ada sah. Dia kena cari dekat tajuk keutamaan baca Quran, keutamaan berwuduk dia dekat situ. Bawah tu akan jumpa. Okey, selesai? Boleh? Ataupun mudah je macam ni. Kalau siapa ada tafsir Ibnu Kathir sebab metodologi dia guna hadis untuk dia mentafsir ayat, ada juga dalam tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir sebut hadis yang Allah Ta'ala suruh Nabi SAW memerintahkan sahabat ikut sah macam. Okey. Siapa ada tafsir? Kalau siapa ada tafsir yang warna hijau, Dah jumpa Ustaz, dah jumpa. Keutamaan sah pertama serta perintah untuk menyuruh. Ya. Yang jilid 2 tu, bab 64. 64? Bab 64 ya. Oh, dia ringkasan tu saya rasa. Itu kitab ringkasan keutamaan tu. saf pertama serta perintah untuk menyempurnakan, melurus dan merapatkan saf. Okey. Alhamdulillah jumpa juga. Syukur pada Allah. Tapi kalau siapa ada tafsir Ibnu Kathir, dia boleh rujuk. Sebab Ibnu Kathir rahimahullah, metodologi dia dalam buat tafsiran ayat, memang dia akan guna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So boleh lihat dia kat situ. Okey, alhamdulillah, syukur. Baik, ada pertanyaan lain yang boleh kita kongsi lagi? Ustaz, Ada. Ibnu Kathir tadi dalam bab apa tadi? Ibnu Kathir, kalau buku datin dekat belakang datin yang warna hijau tu, buka jilid nombor 8, dia pusaka Imam Syafi'i kan? Jilid nombor 8 ke jilid nombor 8. Jilid 8. Yang terjemahan pusaka yang tu. Jilid yang ke-8. Betul. Jilid 8 dia surah Saffat. Sebab dia kalau yang penerbit pusaka Imam Syafi'i itu dia semua sekali ada 10 jilid. Itu pun nanti kita kena belajar tu. Tafsir Ibnu Katsir ni dia ada banyak penterjemah dan ada pelbagai metodologi. Itu kita cerita kemudian. Nanti bacalah dekat situ ada maklumat tentang yang dia bawa hadis Nabi SAW tentang saf tu, kelebihan saf pada muka surat 109 kalau datin tu punya maklumat dekat situ. Okey, kita Ustaz, surah As-Saffat tu selalunya dikaitkan dengan ayat ru'yah dan juga nak halau gangguan semua tu. Adakah dia berkaitan dengan tema yang kita belajar malam ni dan relevannya ayat tersebut sebagai ayat ru'yah? Okey, sekejap Okey. Kalau yang siapa ada tafsir Ibnu Katsir, macam Datin Nolin tadi, nak tahu hadis yang kita sebut tadi, buat dia pada muka surat nombor 56. Okey, surat nombor 56. Okey. Soalan kedua, sebenarnya pasal ru'yah ni, Nabi SAW tidak pernah mengajar tentang baca surah Saffat tu untuk ruqyah jin tu. Tetapi berdasarkan kepada tajribah, berdasarkan kepada pengalaman orang-orang yang merubat, apabila mereka baca surah Saffat ni memang ada kesan pada kerasukan tu ada. Dan saya sendiri pun memang berubat pun memang antaranya guna ayat surah Saffat ni juga, sebab dalam surah Saffat ni kalau kita baca pada ayat nombor 6, ayat nombor 7. Tapi surah Saffat ni biasanya kalau yang saya amal lah duduk kalau nak berubat orang tu, kita baca sampai ayat nombor 10 je. Tapi nak baca semua tak apalah. Kalau kita baca dekat ayat nombor 6, kita baca ayat nombor 7, kita baca ayat nombor 8, nombor 9 sampai nombor 10 cerita pasal jin. Cerita tentang kelemahan jin, kekurangan jin. Yang jin ni mereka tidak boleh pergi mencuri berita-berita langit. Jadi kalau kita baca ayat ni, kita faham kita baca memang ada kesan kepada orang yang kita berubat tu. Sebab dia ada cerita pasal jin kat situ. Ayat 6, 7, 8, 9 sampai 10. Allah Ta'ala jaga langit-langit ni dengan bizinatinil kawakib. Cuma hati-hati sikit baca ayat nombor 6 tu. Sebab dia bukan kena baca bizinatinil kawakib. Kat situ kan, hati-hati. Tapi boleh baca, boleh. Ini berdasarkan pengalaman. Antaranya kalau tuan-tuan nak baca ruqyah yang boleh diamalkan, tuan-tuan boleh baca buku As-Sarimul Battar
yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahid Salim Bali. Ini ulama besar yang banyak anak-anak murid dia berada di Malaysia yang berubat, belajar pada dia. Dia juga saya belajar daripada anak murid dia belajar merubat. Tapi saya tidak kerjaya saya bukan untuk merubat lah. Tapi kalau nak merubat boleh baca juga surah As-Saffat, surah Al-Jin, surah Al-Hijr. Itu surah-surah yang menunjukkan kelemahan-kelemahan jin. Orang yang sakit tu baca ataupun orang yang sihat baca kepada orang sakit? Dua-dua boleh baca. Dua-dua boleh baca. Sebab Quran ni secara umum dia adalah syifa. Dia adalah syifa. Syifa. Quran ni dia adalah syifa. Ada 3 tempat dalam Quran menunjukkan Quran ini adalah syifa. Syifa tu para ulama yang paling utama syifa untuk hati lah. Sifat untuk rohani dan sifat juga untuk jasmani dibaca. InsyaAllah. Sangat mujarab. Sangat mujarab. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan lain? Kita dah masuk pukul 11 ni, kita berhentilah kot di sini. Ya, insyaAllah. Saya pun besok nak bersiap sedia untuk kelas pasal Dajjal siri yang terakhir dan nak masuk kepada siri ketiga Suratul Kahfi. Jadi sejemputlah semua ya besok jam 10.30 pagi. Jika ada kelapangan, moga-moga Allah memberikan kelapangan tu. Baik, terima kasih banyak Datin. Pada Nia Academy, jazakumullahu khairan katsira. Kepada rakan-rakan, saya minta maaf jika saya tak dapat menjawab mana-mana soalan di FB. Kalau ada, nanti tolong, kalau data ada, mungkin Datin Nolin boleh kongsikan insyaAllah. Kita jawab nanti pada 2 minggu lagi, pada kelas yang berikutnya insyaAllah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, saya keluar dulu ya Datin ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Jazakallahu khairan semua. Selamat malam. Sama-sama. Assalamualaikum. Good night. Waalaikumsalam. Good night.